Atap dia sibuk nak berkuasa kerana ni tak lama lagi kita dapat tahulah SPRM telah bongkarkan satu syarikat di Kedah tipu bekalan beras. Nampak tak? Dan kalau kita bersawah, kita pun akan rasa terbeban berkenaan dengan apa saja yang sebelum ni ada satu kerajaan, contohnya kerajaan Kedah yang mengaku kononnya mereka adalah negeri jalapan padi dan mereka sendiri tidak peduli berkenaan dengan nasib pesawah-sawah di sana. Sekali lagi kita tahu harga padi ni ikut pasaran, betul, dan turun naik harga padi bukan dikawal seperti OPR tapi ianya berdasarkan pasaran semasa. Dan cuma peliknya harga beli padi turun ketika beras kurang. Sebenarnya apa yang kerajaan boleh buat? Tak ada apa pun. Kerajaan ni sebelum ni dah buat yang perlu seperti menetapkan harga lantai kepada RM RM1,200 dan kalau tak mungkin harga padi akan lebih rendah. Dan manakala apa yang kita dapat lihat, kerajaan semasa pula telah menaikkan subsidi padi daripada RM360 kepada RM500 satu tan, setiap tan yang dijual, dan petani dan pesawah mendapat RM1,700 yang paling kita nampak ada peningkatan di situ, dan itulah apa yang kita fahamkan, betul. Tapi lebih daripada itu, apa yang kerajaan perlu buat? Nak paksa pengilang dengan beli dengan harga yang lebih tinggi? Boleh. Tapi kemudian apa akan terjadi? Sudah tentu pengilang akan naikkan harga beras di pasaran, betul tak? Dan kalau itu berlaku, rakyat pula yang akan terkesan. Dan bilangan orang yang terkesan ni jauh lebih ramai. Dalam keadaan sekarang kita tahu kerajaan berada di dalam dilema itu sendiri. Tiada pilihan, dan masalahnya memang harga belian padi RM1,200 pun selama ni, cuma pengilang hari ini bersaing sesama sendiri merebut padi daripada pesawah yang menyebabkan mereka naikkan harga hingga RM1,700 setiap tan. Dan itulah yang kita nampak bila difikirkan macam semua ni dirancang. Maksudnya pembelian padi harga tinggi dengan kehilangan bekalan beras tempatan di pasaran serentak dengan kenaikan harga beras import. Dan fenomena El Nino yang kita nampak melanda India bukannya satu bencana yang datang mengejut. Banyak pihak yang telah diberikan peringatan akan berlakunya climate change dan krisis makanan tahun ini sudah diingatkan. Dan ini maknanya adakah tindakan pengilang beli padi pada harga tinggi kerana mereka tahu bila harga beras import naik, mereka akan buat untung dengan mencampurkan beras tempatan dengan beras import dan dijual pada harga beras import. Atau tak campur, tukar label saja, bukan kita tahu kan. Jadi sebab itu mereka berani dengan harga tinggi sebab bakal dapat untung yang berlipat kali ganda pada saat beras import dengan harga yang tinggi sekarang ini. Dan beras tempatan pula dijual RM2,600 setiap tan. RM2,600 setiap tan. Kalau beri harga tinggi, berapa sangat pengilang dapat untung? Dan dengan segala kos yang seperti pengangkutan dan sebagainya, tak logik pengilang boleh beli dengan harga tinggi, betul? Jadi bila terbongkar berkenaan dengan SPRM, siasat RM100 juta sindiket beras ni, patutlah aku terfikir berkenaan dengan Perikatan Nasional yang panas punggung. Dia dah panas punggung. Bayangkan tiba-tiba masa dengar berita berkenaan dengan kisah pesawah, kononnya mereka ni berpakat nak minta bantuan PMX berkenaan dengan harga jualan padi. Dan dulu dengan bangganya mengagung-agungkan Panglima, thank you Ji, mengagung-agungkan Panglima Kepala Bapa Hang mereka ni. Sekarang ni terhege-hege nak minta bantuan dan keprihatinan PMX. Dan inilah yang saya nampak kisahnya, mereka ni tak sempat nak jual padi dengan harga RM1,700. Sekarang pengilang beli dengan harga RM1,200. Kalau RM1,700 campur subsidi kerajaan, mungkin dah boleh dapat RM2,300 satu tan. Persoalannya bagaimana boleh cakap mereka dikata tak sempat nak jual? Sebelum ni tak pernah aku dengar tak sempat nak jual.
Thank you Abang Tebu. Samalah macam masalah kehilangan beras tempatan di pasaran ni. Tak pernah kita dengar beras tempatan hilang di pasaran. Betul. Adakah mereka sengaja melambatkan tuai padi sebab nak dapatkan harga lebih kerana tahu harga beras import ni akan naik? Kan? Jadi itulah sekarang ni kita nampak kekurangan beras tempatan di pasaran. Dia boleh menyalahkan dan mereka boleh supaya dapat memburukkan kerajaan Madani hari ini. Jadi itulah orang kata orang tamak selalu rugilah. Apapun dah mula tersebar berkenaan dengan satu persatu terbongkar. Beras pun mereka nak sakau. Hari ini tajuknya beras pun kau nak sakau. Kan? Jadi syarikat daripada Kedah ni dia dapat kontrak 7 tahun 7 tahun lepas daripada sebuah syarikat pertanian milik Kerajaan Negeri Kedah. Dan kontrak dia orang tu kena bekalkan 28,000 tan beras setahun. Nilainya adalah 100 juta ringgit ke Semenanjung Malaysia. Tapi yang dia orang ni yang hanatnya, aku tak nak keluarkan ayat macam tu, yang apa ayat yang sesuai, tak apalah. Tapi yang pelik atau ni ayat yang bersopan lah. Yang peliknya dia orang ni payment dia orang ambil, beras tak hantar pun, palsukan dokumen, claim palsu kan, kajak. Orang kata orang Kedah atau kajak. Jadi dikatakan pengarah syarikat tu berpakat dengan salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik Kerajaan Negeri Kedah itu. Untuk mereka ni tak hantar beras tapi mereka claim. Ini yang katakan perangai Zionis nama dia. Beras pun mereka nak sakau. Kan? Beras pun mereka nak sakau. Weh, puak-puak penyamun ni. Kajak. Kajak orang kata. Semoga dalang sebenar yang khianat, sabotaj bekalan beras dan majoriti rakyat yang terkesan hari ini dan mereka ni mensabotaj ekonomi secara tidak langsung, dan kerajaan terpaksa tambah perbekalan sekitar M400 juta. Puas mereka ni memaki hamun PMX dan YB Mak Sabu. Rupa-rupanya dalangnya adalah pengilang daripada Kedah yang klaim sahaja bayaran tetapi dia tak pernah hantar padi. Tak pernah hantar beras tempatan ni ke seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi ada kemungkinan juga orang pakat tertinggi di dalam negeri Kedah itu terbabit. Punyalah celaka puak-puak ni. Aku nak kata juga kan, geram aku dengar tau. Syarikat dari Kedah ni dapat kontrak 7 tahun lepas dari syarikat pertanian kerajaan milik Kedah. Lepas tu kontrak itu untuk bekalkan 28,000 tan beras setahun. Kau bayangkanlah dah 7 tahun. 100 juta ringgit. Dah faham, ke Semenanjung Malaysia dah sakau 100 juta ringgit. Sedapnya makan duit percuma kan. Tapi yang bodoh juga duduk relatif berkenaan dengan hari ni kerajaan yang salah. Dia tak nampak di sebalik tu katil mana yang bertanggungjawab. Jadi dah mula terdedah satu persatu. Beras pun mereka nak sakau. Dan bayangkanlah aku tak tahulah nak kata apa mereka ni. Ia babitkan 28,000 tan bernilai 100 juta. Senang-senang aja. Senang-senang saja mereka ni boleh sakau duit rakyat macam tu. Kan? Patutlah hidup mewah. Patutlah panas punggung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Betul. Tepat sekali berkenaan dengan lagu yang dipasangkan oleh Torres ni, iaitu penyamun penyakau beras adalah datang dia daripada satu syarikat daripada Kedah. Kau tahu tak, orang susah, orang nakkan beras tempatan, tak ada di pasaran. Rupa-rupanya daripada 7 tahun yang lepas, mereka telah menyangkau, mereka telah ambil tapi tak hantar beras langsung. Kau bayangkanlah, apa punya perangai macam ni. Dan orang di dalam GLC juga terlibat. Secara satu persatu berkenaan dengan kontrak 7 tahun lalu, dari sebuah syarikat pertanian milik Kerajaan Negeri Kedah. Dah REE korang sakau. Lepas tu duit bukan beras pun mereka nak sakau juga. Orang dia bocik makan duit tepi. Lagu je, takkan koyak. Tak, sekarang ni kalau saya bagi floor, anda boleh bercakap. Sekarang ni saya tak bagi floor lagi. Kalau anda nak buat palatau dekat sini, main lagu, saya boleh benarkan anda main lagu ke apa ke. Tapi kalau ada mulut, bercakaplah. Okey, saya akan turunkan kalau tak ikut cakap saya. Saya akan turunkan kalau anda tak ikut cakap saya. Buat apa saya nak kekalkan orang ke atas ni yang jenis tak hormat orang? Kalau korang terasa penyamun, penyakau nasional sekalian, dahlah malulah sikit kalah 3-0. Nusi lagi, REE sakau, beras sakau. Ish. Ada maruah ke tak ada maruah? Jahat betul puak-puak ni. Bacol betul puak-puak ni. Kan? Diorang ni mana maruah dia? Kononnya memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Islam. Sama macam bos-bos depa tu. Sekarang ni penyamun-penyamun jadi ketua kepada mereka, kan? 22 tahun, 17 bulan, 33 bulan, kan? Lepas satu terbongkar. Okey, silakan Azhar. Kita bagi Azhar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya